Kau kelik Kelantan. Jangan pedas. Tak apalah jangan ngiang-ngiang pula. Ganas tengok dia. Oh, Ganas. dia panas lain ni. Tapi rasa nervous lama tak sharing. Saya lah sharing iaitu tahun 2015 saya lah sharing. 2015-16. So ni lah. Sama kat sharing insyaAllah lah. Tak ada apa yang hebat pun. Saya ni biasa-biasa. Okay. Saya biasa je. Okay, insyaAllah apa yang kita ni saya sharing lah. Tapi malam ni saya tak nak sharing pasal macam mana nak waksil. Saya tak cerita lah semua. Sebab benda tu dalam training pun kita dah ajar. Kita dah ada sharing. Cuma saya nak sharing pasal kehidupan saya lah. Macam mana saya hidup saya. Siapa saya sebenarnya. Okay, alright. Okay, InsyaAllah. Setelah tu, terima kasih pada tim management Star Group National ADFG yang bagi peluang pada saya lah sebenarnya. Benda ni saya rasa macam satu perhargaan lah. Sebab sebab saya pun ada busy juga. Zuhaim. So, inilah. Okay, insyaAllah. So, ini sharing saya. Kalau tengok kat bawah tu ada tajuk. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Okay. Alright. So, inilah kata-kata yang saya pegang daripada hidup saya dari dulu lah. Kalau kita ni nak susah, bukan senang. Bukan susah pun nak jadi susah. Tapi bukan senang nak jadi senang. Okay, so kena ada sacrifice lah kat situ. Alright. Okay, ini background saya lah. Okay, nama diberi Ahmad Syahrir Ashraf bin Muhammad. Nickname dipanggil Abel. Nickname ni di gelaran ni dibagi oleh kawan saya nama Hafizi. Kalau yang kenal yang ada janggut putih kat tepi dia, tu kawan saya. Bihun. Bukan janggut, bihun. Sekarang dulu bihun. ada nasi, sekarang dah ada bihun, dah ada mi. Tak tahu dah kenapa. Okay. Sebab dalam agensi saya mempertahankan percakapan Kelantan. Saya bangga dengan saya jadi rakyat Kelantan ya. Lepas tu Faizi pun terus bagi saya Abel. Okay. Saya anak negeri Kelantan. Tapi bukan Pior lah. Mak saya orang Perak. Nasi ke? Alright. Itu kalau tengok saya sekolah biasa lah, sekolah Kebangsaan Admit, sekolah Kebangsaan Tawang. Sebab apa saya follow arwah mak saya seorang cikgu. Seorang cikgu, lepas tu saya berpindah ikut sekolah mak saya lah. Mak saya mengajar sekolah menengah tapi saya kena pergi sekolah yang berdekatan dengan sekolah tu lah. Right? Okay, so ikut hal tu lah. So masuk sekolah Kemuning, lepas tu masuk sekolah teknik. Sekolah Kuala Lumpur. Teknik Kuala Lumpur sebelah sekolah Cik Zarina. So sekolah sebelah-sebelah lah, kita satu pagar. Tapi saya budak teknik, dia budak MRSM. Pandai dia lebih lah, cidik dia lebih. Saya tak berapa cidik. Okay. Cidik. Lepas tu saya memang suka masuk sekolah teknik. Sebab apa? Saya suka pegang spana. Saya suka hands on punya job lah dulu. Sama-sama remaja dulu. Saya suka benda ni. Lepas tu saya bercita-cita nak masuk politeknik je. Habis politeknik saya nak bekerja. Sebab di politeknik ni sebab abang saya ada saya jadi mentor saya. Abang saya pembesaran saya tu ada mentor lah abang saya lah, abang saya. Saya masuk politeknik je. Saya tengok macam dia seronok masuk politeknik ni. Hidup boleh macam kena jiwa lah kata. Lepas tu bekerja. Habis politeknik diploma 3 tahun saya bekerja sebagai technician dekat kilang dekat Kota Baru sekejap. Lepas tu hidup okey tapi tak berapa nak okey. Lepas tu kakak saya pun suruh saya apply buat degree. Saya ikut je lah. So apply, alhamdulillah dapat belajar dekat UMP Pahang. Lepas tu
gambar. Dari tu gambar tu tak ada apa-apa pun. Sekarang ni alhamdulillah besar lah. First call campus dekat isteri saya lah. So kalau tengok sini saya ada adik-beradik 15 orang. Okey, saya anak yang keempat dengan 2 mak. Maksudnya saya ada mak ibu, ayah saya kahwin 2 lah. Okey, saya anak yang keempat daripada 15 orang adik-beradik. Lepas tu saya lahir pada 22 Julai 1983 lah. So masih muda lagi. Okey. Alright. So inilah background saya sikit-sikit. Sebelum ni saya bekerja sebagai jurutera. Sebab habis poli, habis UMP, terus kerja lah. Saya buat kerja kilang, jaga production kilang Jepun, buat kabel. Saya buat kabel aircon, piping aircon lah. Alright, lepas tu rasa tak boleh nak pergi sangat dengan kilang, saya pun dapat offer jadi designer buat lori. Maksudnya calculation lori, saya buat, saya design, saya hantar kepada JBJ. So dapat approval, so boleh buat lori satu. Tu saya punya ni lah, saya punya part lah. Kira-kira lepas tu saya dapat offer jadi sales engineer tapi tak kena dengan jiwa. Sekejap je, dalam masa berapa bulan, 6 bulan, saya dapat offer yang lama sikit bekerja dengan mechanical punya part MNE, iaitu buat saya piping engineer lah, bahagian chiller, dan plus dengan safety punya ni lah, safety engineer lah. So 2 kerja saya buat. Saya alhamdulillah kenal Prudential pada tahun Februari 2012 dan saya terus jump pada full time. Alhamdulillah asyik guide pada kawan-kawan, bos-bos, leader-leader yang ada dalam subgroup. Tidak banyak tapi okey lah. Saya boleh jadi staff clubber every year. 2012 sampai 2014 dan 2016, 19. Siapa ada tak sepenuhnya, adalah cerita sebalik je lah. So saya nak cakap sini dan saya ditugaskan untuk jadi AUM pada tahun 2014. Alhamdulillah group production before night 1.5 million. Alhamdulillah. Saya terima kasih lah pada Zaimi lah ini, Zaimi yang kat saya lah. Dan alhamdulillah saya promote UM1 pada tahun 2015 dengan 55 manpower dengan MDA 1.8 million. So rezeki Allah bagi, saya dapat jadi UM2 pada tahun 2017. Sebab apa? 2015 tu berlakunya musibah di mana Allah uji kita. Uji semua orang, uji semua satu subgroup ada berlaku benda ni. So tak apa, kita sebagai ni kena redha. Apa yang berlaku kena redha, kena hati terbuka, kena mesti positif. Jangan blame others, jangan blame orang. Blame diri sendiri. So alhamdulillah Allah nak bagi rezeki. Walaupun Allah uji tahun 2015, saya bersama wife saya stay fokus. Tahun 2017 saya promote UM2. Dalam masa yang sama saya alhamdulillah saya dapat promote ke seorang UM1. Inilah Kak Ina lah. So saya bersyukur Kak Ina promote sebab apa? Sebab planning saya berjadi. Saya nak planning saya berjadi. So insyaAllah alhamdulillah dengan benda tu bersyukur saya dapat offer untuk jadi agency manager pada tahun 2019 lah, tahun lepas lah. Alhamdulillah. So kita bukan kata saya keluar pada JB, bukan apa, sebab ini adalah planning kita dengan saya discuss dengan saya dulu. Planning yang perlu kita buat. So saya buka branch baru untuk kelas. Bukan kata nak habis tinggal diganding seorang-seorang dengan Kak Ina, bukan. Tapi ini planning ni bukan kata 2-3 tahun yang kita buat, tapi dah lama yang kita buat. So saya kena kata obey lah, kena ikut apa yang planning dah buat. So insyaAllah saya tak ada kata tidak, saya kata ya. Nak susah ke tak susah belakang cerita, saya hadap je. Hidup saya macam tu.
So tak ada kisahlah. Susah macam mana pun boleh hidup insyaAllah. So Alhamdulillah, macam inilah perjalanan hidup saya sebagai career ni. Cuma hari ni saya nak cerita pasal hidup saya, tapi bukan saya nak buka aib diri saya. Sebenarnya saya nak suruh anda nampak kehidupan cara hidup saya macam mana, asal saya. Sebenarnya di kalangan kawan-kawan kita ni dalam subgroup ni tak kenal pun saya. Saya ni ibaratnya stranger lah. Di kalangan dia pun kita stranger. Saya tak kenal pun Zahimi siapa dulu asal-asalnya. Bukan ada connecting kawan-kawan. Hanya was saya je yang connecting dengan connecting sikit-sikit dengan CZ. Maksudnya introducer was saya, kawan baik was saya. So kawan introducer was saya tu kawan CZ. Sebab itulah lebih kurang. So saya tidak terfikir untuk buat bisnes macam ni lah. So ada benda lah. Alright. So insyaAllah mungkin saya minta maaf lah kalau saya punya percakapan ni ada yang terasa, ada tersinggung, saya minta maaf dulu lah. Alright. So siapa pernah dengar benda? Ayahku kahwin lagi. Semua orang lelaki yang sebut cerita ni, lagu ni, ayahku kahwin lagi. Kalau orang lelaki diberi peluang untuk berkahwin lagi, semua aku rasa happy. Yang sakit dia akan hilang sakitnya. Saya buah belakang tu. Saya setia. Kalau orang rumah, kalau orang rumah saya, kalau pening kepala, saya letak dia di shopping mall. Yelah tu, semam. Ibarat macam itulah orang lelaki. Tapi saya nak cakap kat sini, bukan saya nak buka air lah, saya cakap. So just nak bagi tahu macam mana sesuatu hidup saya lah. Alright. So saya tak nak tutup ni benda dalam ni, mana nanti ada orang rempak iPad. Okay. Alright. Tapi sebelum tu, saya nak cerita sikit background family saya. Okay, ayah saya bekerja sebagai kata level macam assistant dekat peladang di Malaysia lah, di Kelantan lah. Ibu saya datang ke Kelantan sebagai cikgu. Dia merantau lah. So macam itulah. So dia berkahwin lah. Itulah ada jodoh dia orang berkahwin. So kalau tengok tadi slide dia sebelum ni, ayahku kahwin lagi tu, maksudnya ayah saya bertemu jodoh dengan makcik saya tu ketika tu umur saya 5 tahun. Okay, alright. So arwah mak saya ni mengajar di sekolah yang kata pendalaman lah. Maksudnya sistem jalan raya pun tak ada baik, jalan teruk, sekolah dalam kampung. So benda-benda macam tu, rumah pun ada kala tak ada air, terpaksa pindah air daripada sungai yang berdekatan. So susahlah hidup. Tapi saya percaya ada kat sini pun ada juga mengalami masalah macam ni. Tapi apa yang saya nak cakap kat sini, saya dah hidup dalam keadaan tertekan. Mana sebab adik-beradik ramai, saya saja dah 8 orang. Sebelah mak muda pun ramai juga. So kecil-kecil lagi, semua kecil-kecil. So adalah kesilapan berlaku kat situ lah. So saya dah cakap kat sini, keadaan tu menyebabkan saya jadi stres. Keluarga saya stres lah, adik-adik saya stres. So apa related kasut yang kulit buaya ni, di mana sama saya membesar sekolah daripada sekolah darjah 1 dapat baju baru lah. Lepas tu saya akan recycle barang-barang abang saya. Kasut. So sebab apa? Sebab sistem kewangan yang tidak stabil. Family yang sistem kewangan yang tidak stabil lah. So menyebabkan hidup ni susah lah. Kalau kata macam bersamamu tu memang saya boleh rasa. Orang bersamamu tu rasa macam mana. Memang saya boleh rasa. Sebab yalah miskin. Gaji cikgu time tu bukan besar. Gaji cikgu yang kata lepasan maktab je. Gaji yang kecil lah. Bukan yang kata diploma ke apa benda. So kecil lah. So saya terpaksa recycle baju-baju abang saya dari sekolah, kasut sekolah pun macam ni. Sampai satu masa saya di sekolah teknik lah. Dan itu orang tak tahu pun saya ni anak cikgu. Background family saya, cikgu pun tak tahu saya ni anak cikgu.
Sebab saya berpakaian memang saya seorang yang miskin. Tapi yang cakapnya, kenapa kasut macam tu, saya pergi sekolah pun kasut macam tu lah. Kalau kasut kulit tu, sekolah teknik kena pakai kasut kulit. Tapi disebabkan terlalu menjaga polish dengan kasut tu, sampai dah tak boleh nak polish lah. So, dah dengan terkoyaknya. So, cakap macam tu lah. Semua nak cakapnya, saya pergi sekolah, saya belajar je macam biasa. Saya tak kisah apa nak kata apa. Cuma saya terasa je satu masa, kita nak mengorang awet ni, piwik-piwik awet lah. Biasalah dalam sekolah ni So, awet tu tengok kasut saya, dia suka. Dia gelak depan saya, ramai-ramai. Tapi kita seorang lelaki pun jatuhlah maruah kita juga saya tu kan. Tapi macam tu lah. Sampai satu masa saya pun jam juga lah. Tapi tak apalah. So, disebabkan macam tu saya biasalah. So, saya nak cakap ni, hidup saya ni kalau cikgu tanya, mak ayah kau kerja apa? Saya cakap, ayah saya menoreh getah, mak saya tak kerja. Sebab apa? Saya tak nak bagi tahu yang mak saya ni cikgu. Cikgu sekolah saya kata, kenapa mak kau ni tak boleh beli kasut sekolah kau? Saya cakap macam tu. Saya tak nak cikgu tu cakap macam tu pada saya. Saya cakap, ayah saya menoreh getah cikgu. Okey. Mak saya tak kerja. Saya tak nak. Ni seorang mak bapak saya lah. Saya tu. Alright. So, bila jadi macam tu, bila keadaan makin besar, keadaan makin stres, hidup makin stres. So, apa jadi? Saya, time zaman-zaman dulu, saya umur 16 baru saya dapat motor. Di mana daripada waris daripada abang saya lah. Motor tu pun motor ayah saya dulu zaman-zaman muda dia. So kita modified lah apa benda. So bila keadaan rumah ni yang masalah. Bukan kata duit ni segala-galanya, tapi kalau tak ada duit, anak-anak nak makan apa? Tu saya nak cakap pertanyaan. Jangan kata ada orang istilah makan je lah apa yang ada. Nak makan apa, makan meja kursi. Dah semua dah tak ada. Nak beras pun ada, tapi lauk pun tak ada. Saya pernah berkongsi adik-adik saya satu ikan cembung yang goreng tu berkongsi 4 orang. Cubit-cubit, tak boleh potong-potong, kau ambil sikit-sikit. Bila saya berkahwin, saya cakap, kenapa lauk tak pernah habis kalau saya makan? Sebab saya dididik makan lauk sikit, tapi makan lauk nasi yang banyak. Itu normal. So macam tu lah. Wah saya kenapa mula-mula kahwin tanya kenapa lauk tak pernah usik, macam tak usik lauk. So sebab saya dididik macam tu. So bila jadi macam ni, kita ni dulu rumah tangga nak kata rumah yang tak jadi macam rumah. Hidup stres sebab apa? Mak saya mengajar petang. Pagi kita orang pergi sekolah, saya pergi rumah pengasuh. Bila balik, anak-anak ni lapar, bergaduh, duit tak ada, air tak ada, suruh tu, suruh ni. Ada abang saya lari pada rumah, duduk atas bukit. Tanya ayah kat mana, ayah 3-4 hari baru jumpa. Seminggu pun sekali baru jumpa. Bayangkan. Balik sekadar balik je lah. Balik tengok. So menyebabkan kami ni adik-adik jadi macam tu. Mungkin saya faham lah budak-budak yang berjiwa-jiwa main motor ni ada satu masa dia feeling dia tak seronok kat rumah. Dan lagi satu, saya belum bermotor, saya berdoakan saya accident, terus mati je. Sebab saya tak nak dah, saya rasa ribat dah hidup ni. Susah sangat hidup saya ni. Saya rasa, nak itu, nak ini tak boleh. Saya nak main motor, saya suka motor tapi saya terpaksa ikat perut. Ada kalanya balik sekolah minyak motor habis, tolak balik. Jalan kaki tolak motor. Di antara dalam, kalau ikut dekat 10 kilo kat tolak motor. Kalau bocor, tayar bocor, plastik, tolak. Tak ada duit nak tampal. So kena balik rumah repair sendiri. So benda-benda macam tu lah pergi sekolah. Tapi stay pergi sekolah, happy. So macam tu lah kehidupan. Lomba motor, judi motor, jadi joki, jadi joki, curi motor. So benda macam tu budak nakal. Macam mana? Sebab tak ada duit. So kita pun jadi macam tu lah. So alhamdulillah cuma saya ni tidak terlibat dengan
Drag je lah. Drag minat agak tu saya tak. Saya stay ni lah. Alright. So bila jadi macam tu, saya memang betul lagi, tapi siapa yang tahu ni gambar saya lah zaman kerja kecil. Saya tak ada gambar sangat. Oh, So, mudah tu arwah saya. Okay. Ayah serama ni. So benda-benda ni yang tu abang saya lah, abang yang bagi saya rapat sekarang, yang bagi nasihat kami. Biasa dia akan nasihat macam tu lah. Saya menjadikan dia idola saya sebab saya tengok dia ada perubahan dalam hidup. Macam belajar, pandai. Tapi hidup susah lah. Hidup susah. Kami adik-adik hidup susah lah. Saya nak cakapnya kalau ayah saya balik, saya akan keluar daripada rumah. Saya tak boleh tengok ayah saya. Saya geram. Saya tak boleh rasa, kecil besar. Tapi tak boleh lah kita anak-anak. So tak boleh. So cakap siapa-siapa satu masa je tu lah. Nasihat belajar. Mungkin belajar dia cakap. Belajarlah. Timba ilmu dia cakap. Okay, saya pun dengar lah. Belajar lah. Tengok apa saya sampai politeknik. Lepas tu masuk EU. Saya pun dah belajar sampai politeknik je. Lepas tu saya nak kerja lah. Saya nak ubah hidup saya. Saya tak nak dah hidup macam ni. Saya tak nak dah hidup macam mak saya susah. Adik-adik saya susah. Saya tak nak. Saya dah boring hidup. Okay. So kawan-kawan saya ni lah yang duduk sebelah saya ni yang kata perjalanan saya dia tahulah macam mana hidup saya. So alhamdulillah lah ada kawan-kawan yang membantu, yang kata bagi semua sama-sama kalau tak apa betul sangat, tapi cakapnya ada kawan-kawan yang tanya kita ni masa depan kita ni macam mana. Aku pun tak tahu nak cakap. So adalah. So dia orang yang bertanggungjawab ubah. So kita orang discuss macam mana nak hidup, macam mana. Saya antara 3 orang yang kalau tengok kamar kahwin saya ni, antara 3 orang ni, saya yang paling tak pandai sekali. Kalau bahasa Inggeris, saya tiru dia orang. Saya tak pandai bahasa Inggeris. So alhamdulillah cuma rezeki Allah nak bagi ni, lebih sikit lah kot. Mungkin saya macam ni, saya lebih sikit lah. So, saya cakapnya dalam hidup ni saya rasa give up lah. Asyik hidup susah, tak tahu macam mana. Makan, tak makan. Tu biasa. Hidup tu dengan rokok je. Ada rokok hidup saya rasa. Sampai satu masa, kalau tengok zaman-zaman belajar tak ada duit, tapi boleh isap rokok. Rokoknya dari mana-mana. Rokok yang orang dah buang-buang tu, buka balik. Buka balik. Lepas tu habis kertas surat khabar, balut balik, isap. Boleh hidup lah tu. Lepas tu kena ada minai kosong. Zaman-zaman saya minum susah hidup. Minai isap rokok. So benda-benda macam tu lah, saya rasa dah teruk sangat. Satu masa saya kata, okay, aku bekerja lah, aku nak ubah hidup aku. Okay, saya pun bekerja, alhamdulillah boleh kerja, jadi saya belajar balik, sama belajar, masuk U, fikir. Apa kesudahan hidup aku ni masuk U ni. Hidup kan tak nak hidup, boringnya hidup ni, tak ada benda rasa. So, bekerja lah, so dapat ubah hidup. Arwah mak saya cukup bangga saya bila saya dapat tawaran jadi jurutera. Sebab di kalangan adik-adik saya semua yang kata bidang, cikgu, lecturer. Tapi stay kata hidup masih huru-hara lagi lah, family huru-hara. Tak cukup duit tu adalah sikit-sikit. Adik-adik ramai. So abang saya pun kahwin awal. Sama belajar dia dah kahwin. So arwah abang long saya pun jadi kecil. Kakak saya pun belajar lagi dekat U. So tak kata tak mewah lah hidup. So macam itulah sikit-sikit. So bila jadi macam tu saya dah bekerja boleh lah sikit-sikit. Lepas tu berkahwin. Dah tahu umur dah 27, 28 dah rasa nak kena kahwin lah. So kahwin. So bila kahwin, okay, alhamdulillah saya dikurniakan anak. So saya terfikir satu masa saya terfikir aku dulu hidup susah. Aku hidup susah, takkanlah aku nak mewarisi kesusahan, kepapaan aku kepada anak aku. Saya tertanya benda ni pada diri saya bila saya balik kerja tengah-tengah malam, saya fikir kerja kat site, penuh, tengok fikir balik. Adakah aku ni nak mewarisi hidup aku ni macam anak aku nak hidup macam aku? Susah, makan tak makan, sibuk kerja sibuk tapi tak ada kasih sayang.
Ada kasih sayang tapi tak kurang kata, macam tak kenapa. So saya dah fikir, saya tanya diri saya. Mungkin saat itu saya dah kahwin, saya tak pernah tanya tu pasal Naim punya income. Saya tak pernah tanya pun. Dulu saya tak pernah tanya pun ikan dia, tapi saya nak cakapnya tanggungjawab saya sebagai husband. Jadi rasa benda ni inilah mewarisi kemiskinan ni, aku akan warisi lah. Kalau aku ni tak sungguh-sungguh, aku tak kaya. So aku milih untuk family aku ni macam aku hidup dengan kemiskinan ke macam mana. Mungkin kita nampak dua lelaki bini bekerja, dia ada income, jurutera. Mungkinlah anak tu tak ada masalah. Tapi kita kena consider dari segi inflasi, kita kena consider dari segi ekonomi, kita kena consider everything. Kalau kita tak berusaha sekarang, sampai bila? So saya terfikir, dan that's why kenapa saya meletakkan saya ni seorang yang tidak bercita-cita tinggi. Saya tak kenal cita-cita, saya tak ada dream dalam hidup saya. Saya orang kata hidup macam celak mata, ada duit, okey. Macam tu tak ada dream. Saya tidak berdream. Nak ada tapi takut. So bila saya masuk bisnes ni, saya join bisnes ni, first saya jumpa Zuhaimi tanya saya. Panggil saya Syarif, kau dulu kau nak pakai kereta apa? Saya kata kalau gila yang duit saya nak pakai Skyline je. Time tu A34 time tu. Nama Zain tanya saya. Sembang bukan BOP, sembang tanya. Saya tu BOP buat saya lah. Saya pun tak ambil sangat pun. So nak cakapnya, takut nak cerita pasal dream. Tapi sebenarnya saya tak ada dream pun dalam hidup saya. Saya sekadar tu, aku kalau boleh aku nak kerja, aku nak bebas macam ni, aku nak improve sikit hidup aku. Itu je lah. Bukan dream tapi nak improve. So macam tu lah. So disebabkan adanya anugerah ni, orang kata Nuri ni, anak saya ni, anak perempuan saya ni, saya terpaksa, saya fikir saya kena do something. Aku make sure anak aku ni tidak miskin macam aku. Hidup macam tertekan macam aku, susah macam aku. Problem macam aku. Mungkin orang nampak duit bukan segala-galanya, bukan kasih sayang segala-galanya, betul. Tapi kalau tak ada duit, isteri lagi dah stres. Bila dia stres, kita pun, yalah bila gaduh rumah tangga pasal duit ni macam-macam hal lah. Anak akan melihat, anak akan menilai benda-benda macam ni. So, sebab saya cakap macam tu, sebab saya nampak pembesaran saya daripada umur 5 tahun sampailah arwah mak saya tutup mata, saya nampak benda ni berlaku. So saya tak nak anak saya merasa macam saya rasa susah tu. Dan saya nak, for your information, saya baru baik dengan ayah saya ketika saya umur 22 tahun. Bayangkan. Saya baru start rasa aku kena ada ayah. Dulu kalau cakap dalam tesis saya letak apa? Arwah mak ayah saya dalam tesis saya. Bayangkan. Sebab saya tak suka ayah saya. Tapi jangan apply lah. Tapi cakap macam tu. Sebab tekanan hidup, jadi macam tu. Sampai saya di sekolah, saya cikgu tanya, kenapa kau tak bubuh nama ayah kau dalam buku? Bank tu tak ada pernah isi. Sampai tahap tu. So benda-benda macam tu lah. So disebabkan saya rasa benda ni, saya kena berubahkan hidup. So memang kita ada berubah. Nak berubah, okey, mula-mula tengok Dobi tu. Dobi tu sebenarnya kita orang nak buka kedai Dobi. Saya nak buka kedai Dobi dulu-dulu. Saya dah pergi training semua, tapi modal tu besar lah. Time tu saya ingat dalam 50,000 nak buka modal buat Dobi. So saya kata Dobi aku nak cari mana duit. So postpone. Lepas tu buatlah drawing, belajar buat. Memang saya dah belajar buat drawing atau AutoCAD semua-semua. So belajarlah, minta siapa-siapa yang nak buat drawing, saya try buat. Time tu saya dah kerja lah, saya buat drawing untuk kopi lain pun ada juga lah sikit-sikit. Belajar sikit-sikit, boleh lah. So, tapi tak konsisten lah, sebab tak semestinya hari-hari orang nak bagi drawing. Satu drawing baru berapa ratus, 200, 150.
tak konsisten lah, tak kata setakat pun nak lepas, macam nak lepas minyak kereta, minyak makan minum tu boleh lah sikit-sikit. Tapi tak itu, lepas tu start fikir nak buat overtime kerja, carilah kerja apa-apa overtime. Contohlah kalau kat site, carilah projek yang mana kata boleh buat site ikan site luar lah. Tapi sebenarnya itu tidak berkat sebab kita claim, kita guna company yang punya ni, so tak best lah. So benda macam tu lah. So saya dah start fikir macam mana ni. So saya pun try yang awak terbaik lah. Tapi time tu jumpalah bila Nurin lahir, wife saya ambil polisi untuk Nurin lah. Lepas tu tahun 2011 wife saya join bisnes ni. Tapi saya sebagai kata hantar buah saya pergi training. Lepas tu wife saya kata kalau hantar dah balik jauh lah Puchong. Tunggu je lah kereta mula-mula. Lepas tu dah boring sangat, join sekali. So join. Lepas tu ini Januari bulan 1 pergi Genting punya kick off. Lepas tu bukan enjin pun boleh pergi lagi lah, boleh join. So maksudnya saya pun pergilah join atas anti semua punya ni, suruh join. Saya pun join lah. Dekat situ lah saya belajar macam ni cara hidup orang Malaysia. Stylish, pada pakai kereta besar-besar, best orang hidup seronok. Kan seronok lah. Lepas tu so saya pun tak ada apa-apa pun tadi tu. So bila lama-lama kenapa saya jadi, bila kita dah tepu sangat kat kerja lama, saya decide pada tahun kalau tengok Februari 2012 saya turn kepada full time. Saya full time. Saya turn pada full time tu exam saya pun saya tak ada agent code. So Zahimi kata pening kepala dengan saya. Saya berhenti kerja on the spot. Saya tender beberapa jam. Saya terus buat insurans. Sebenarnya tak ada agent code semua tu saya buat lah. Maksudnya dalam bulan 1 tu saya tender beberapa jam dan saya terus buat ni. Bulan 2 saya kontrak sebagai agent. So saya tak fikir banyak lah. Tapi memang saya memperjudikan. Kata saya tak ada saving. Nasib 100% berserah pada Allah Ta'ala lah. Saya tak ada saving, saya tak ada planning. Tapi saya tahu saya tak perlu ada ragu-ragu dalam hidup saya kena buat. Sebab apa? Kalau aku tak usaha sekarang, aku tak buat sekarang, aku rugi. So aku dah tengok kehidupan orang Malaysia ni macam-macam. Dan itu Zahimi bukan pakai Skyline pun. Time tu Zahimi pakai Honda Accord je. Tapi saya nampak something dalam bisnes ni. Bukan duit semata-mata tapi happiness. Saya happy dengan hidup saya, tapi saya tak betul-betul pure saya happy. Sebab kita dibelenggu dengan masalah dulu-dulu. Saya nampak macam ni orang hidup happy. Walaupun kita tengok Zahimi tu, bos saya tu sibuk, tapi dia ada happy dia sendiri. Macam tu dah. So, saya tengok okay. So saya start ni lah. Saya start join financial. Okay, siapa yang bertanggungjawab? Ni awak saya lah. Yang meracuni pemikiran saya untuk jadi agent. So dia kata kita boleh, awak boleh buat. So saya pun try lah buat. Tapi cara saya adalah saya tak boleh kata buat kerja banyak-banyak. Saya kena buat satu benda je. Saya fokus. Walaupun saya ni jadi lambat-lambat sikit. Maksudnya saya jenis teknologi saya slow sikit. Saya minta maaf lah. Memang saya slow. Macam nak buat slide tu alhamdulillah boleh. Macam Excel saya slow. Kalau drawing saya boleh. So saya macam tu lah. So alhamdulillah berkat daripada buat saya buat benda ni. So cuma satu dah saya nak pesan pada mereka-mereka yang buat bisnes ni, kena tengok siapa kita bina empire. Dengan siapa kita bina empire. Itu kata-kata saya selalu saya kena ingat. Walaupun alhamdulillah saya dah kata adalah kata agensi, dah jadi agensi manager. Tapi
setiap kali kita kena ingat benda tu lah. Siapa kita bina empire ni. Allah akan uji kita macam-macam, tapi kena ingat macam-macam. Duit banyak pun ujian juga, miskin pun ujian juga. Tapi yang cakapnya, kena ingat siapa yang kita bina empire. Kawan saya lah. Maksudnya saya sini kawan saya lah. InsyaAllah lah. So lagi satu, yang ni. Budak ni. Nama Juhaimi ni. Okay, right. Memang kalau kita tengok dia gila kerja. Memang dia gila kerja. Saya kenal dia hobi dia bekerja. Tapi itulah saya cakap, kami masing-masing busy tengok. Dekat overseas pun duk cerita pasal kerja lagi tengok. Ni kau buat macam ni kita dengar je lah. Tapi saya punya prinsip dalam bisnes ni, yang pertama saya akan dengar orang yang lebih kaya pada saya. Maksudnya apa dia cakap tu saya dengar. Macam sahabat saya jadi ejen, saya tengok Zahimi ni kaya banyak duit. Saya akan dengar cakap dia. Saya tak pernah kata tak boleh. That's why sampai satu masa saya nak jadi promotion, nak letak di Johor. Nanti kata nanti dah discuss dengan Mi. You all kalau nak buka Johor boleh. Tapi you all kena pindah duduk di Johor. Bayangkan, saya tak ada kawan pun Johor. Mungkin Nurul ada, kawan-kawan Hina tu kawan-kawan dia lah. Okey lah, tempat UATM tu kat tempat dia lah. Tempat dia hura-huri, tak apalah. Siapa macam saya tahu. Saya tak tahu. Sudah Johor. Tapi, saya cakap hati, okey boleh. Saya pergi lah. Saya okey. Pindah. Bayangkan, pindah dengan bawa baju macam tu je. Cari rumah, bawa baju gambar je. Muka mudah tengok rumah ni, okey on je. So, cakapnya, macam tu. Tapi saya cakap gambar kat sini, mereka yang bertanggungjawab membina agensi bersama saya ni, sebab memang kita dalam bisnes ni, kita kena ada mentor yang pertama. Kena ada guideline. Kalau kita tak ada mentor, kita tak ada guideline, kita sesat. Walaupun saya boleh jamin anda seorang MDRT pun, anda akan sesat dan tidak akan lama dalam bisnes ni. Sebab setiap hari ada benda baru yang kita belajar. Kita tak sedar. Dan lagi satu, be humble. Walaupun macam mana kita hebat macam mana pun, kita kena be humble. Kita kena asal usul kita. Kalau saya nak cerita pasal nak bala jasa, bala budi, saya tak boleh. Kata cerita pasal overriding pun tak boleh. Tak mampu saya cakap. Bukan itu benda ukuran dia. Sebab dalam bisnes ni mengajar banyak benda. Saya mengajar saya jadi penyabar. Banyaklah. Makanya tak boleh nak bayar dengan overriding. So, benda tu bukan katanya benda yang boleh kata kau override aku boleh buat segala-galanya. Aku boleh lawan kau. Tak boleh. Dia cakap ni tahap tu. So, mereka dah yang bertanggungjawab. Guideline saya sebagai kata kompas saya dalam hidup saya buat bisnes ni. Mereka mungkin kita di kalangan kita, saya faham ada yang leader cakap kita tak puas hati, kita tidak setuju. Kita terus ada idea leader tak nak pakai. Bukan macam tu. Sebab apa? Mungkin idea tu tidak digunakan untuk hari ini. Untuk keadaan sekarang. Mungkin 2-3 tahun lagi, ia akan digunakan pakai. Tapi bersyukur. Sebab idea yang kita bagi tu, digunakan salah satu untuk dari tunjang untuk bina agensi. Saya dengan Zahimi, kalau bercakap A lah. Saya tak pernah kata B. Okey je. Buat je buat. Orang kata balas lah, tak kisah. Jadi saya tahu kenapa kita kena buat. Saya faham. Sebab kita dah bagi tahu 5 tahun punya mission apa kita nak buat. Memang kalau tengok leader tak berhenti kerja bukan sebab apa. Sebab ada benda yang kita orang kena buat. So kena buat lah. Kena ada objektif dia. Kena faham. Dan pada mereka yang nak buat promotion, yang pertama AUM lah saya nak nasihat. Pada mungkin ada dah nak consider AUM,
work lah together dengan team. Sebab apa? Kalau anda tak work together dengan team, lelah penat kawan anda. Dan lagi satu keberkatan lah. Saya tengok ramai yang lawa cikgu, tak berkat pun boleh jadi manager tapi huru hara agensi. Tu saya nak cakap satu je. Huru hara lah. Walaupun kita cakap macam ni tak kena dengan kita punya needs ataupun kita punya cara. Memang sebab kita ada idea. Banyak idea sebelum kita nak naik ni kita ada banyak idea. Aku nak set agensi aku macam ni. Tapi bila orang tegur tu, kena dengar. Kena sebab orang dah nampak. Kalau lepas dah jauh, dah tak boleh nak settle, tak boleh dah. Ibaratnya buluh dah jadi pokok buluh. Bukan jadi kebun. Kalau kebun, okey lagi bentuk lagi. Dah jadi pokok buluh, dia apa bang? Bakar macam mana pun, pecah. Boleh meletup tapi pecah. Macam itulah hidup itu ni. Okay, so mereka ni sebenarnya tengok situ ada si Z, ada Ina, ada Mi, dah ada lagi asal dekat sini. Okay, ada ni. Kalau tengok sini, tu gambar kawan saya. Sekarang dia dah kurus sikit. Satu tukar pula. Okay, cuma nak cakap itu yang mana yang atas tu. Sorry Ji, tak ada Ji. So, yang atas tu antara yang kat situ kan tengok leader-leader yang menegur saya lah. Rahim sepatu. Okay. Yang macam tu lah. Ada kat atas situ. Tengok situ macam Kak Nas. Macam Zidi. Ada lagi Kak Siti. Yang masa tegur-tegur saya bersyukur. Suhaimi yang tegur-tegur saya bersyukur. Sebab apa? Saya ni orang yang kata lemah dalam hidup ni. Tapi Allah bagi hidayah pada saya melalui teguran mereka lah. Saya dengar lah. Lepas tu, kalau tengok tu saya first time saya pergi OC. Mais Haji. Oh, best saya Mais Haji. Saya ni tak pernah naik kapal terbang pun takut. Nak pergi unit tu, start club pertama saya lah. Tahun 2012. So, itu kawan saya lah. Kita orang pergi shopping kat Timberland. Kali ni Fizi sihat, Alhamdulillah sihat malah. Okay. So shopping lah right, lepas tu ni last day sebelum Mi pergi submit punya ni lah. Saya tak ingat tempat tu, saya lupa nama tempat dia. Last day lah. So esok ni saya nak balik dengan Fizi lah. Saya balik dengan Fizi, dia pergi sambung Star Club. Prak yang dia beli jam tu. Jam mahal tu. Ada. Saya ingat lagi. Lepas tu yang sana tu adalah Suk Kambing. Kat Johor. Ni time kita nak mana agensi. Gearbox katanya Fizi. Okay, memang Gearbox dia start. Okay. So membina agensi dekat JB lah. Support sistem kita macam mana. To support each other. Sebab bukan senang. Baik kucing aku. So bukan senang lah nak kata dalam perjalanan ni kata bukan. Kata senang. So kita yang ada sekarang ni yang ada agensi branch yang ada ni sekarang jaga elok-elok. Buat betul-betul. Work together. Get opportunity yang ada. Grow ke agensi. Jangan kata ada orang kata aku budak Kelang aku tak boleh ataupun aku tak boleh yang kaji aku tak ngam. Jangan. Istilah saya tak ada istilah yang kata unik. Bagi saya adalah sama. Bila kau dalam satu group, nak lagi susu jalur daripada MH9, saya akan jaga anda elok-elok. Make sure benda tu berjaya insyaAllah. Buat betul-betul. So, nak cakap kat sini, support system perlu ada. Kita kena work together, work dengan team. Memang di kalangan kawan-kawan kita ada yang tolu-tolu. Memang ada. Macam tengok tu Lan tu. Saya selalu gaduh dengan Lan. Tapi tak apa, dia baik. Dia memang macam tu. Tapi ada kebaikan dia. Memang. Dia nak marah, dia kata je. Lepas tu, salah aku kata. Macam tu. Kita nak marah dah dia. Tapi macam tu lah. Nak marah pun, memang. Macam tu lah. Tapi cakapnya ada di kalangan kita. Kita jangan kata, aku ada ego, aku dah lama, aku dah senior. Aku ada
aku ada pemikiran aku sendiri. So ada ego. Kalau orang tegur tak nak, orang rasa bos tegur tu bos yang salah. Tapi kita tak nak minta maaf. Sebenarnya rugi semua. Kita yang rugi sebenarnya. Orang tak rugi pun. So cakap macam tu lah. Support system paling penting. Work together memang penting. Saya cerita ni sebab saya disifatkan saya tak ada mission dalam hidup saya. Saya tak ada dream. Saya ada dream pun saya tengok dream bini saya copy bini saya punya dream. Oh macam ni, nak rumah macam ni rupanya. Okey, anak saya nak macam ni. Saya macam tu lah. Sebab saya dilahirkan, di mindset saya diubah jadi macam tu. Dah ditanam macam tu. That's why, kenapa kita ni kena kerja kuat. Sebab orang mungkin di kalangan kita ni ada anak-anak orang kaya lah. Mungkin korang ada, kau dilahirkan orang kaya. Tapi saya dilahirkan bukan bakal orang kaya. Bukan orang kaya. Saya kena kerja kuat lah. Sebab saya nampak kalau kita ni kerja tak kuat, sampai satu masa kita umur dah kat 40, 50 baru nak busy. Saya tu anak nak membesar, kita kat mana? Kena tanya diri masing-masing. Mungkin raya sini ada yang tak hidup susah. Tapi kena tengok anak kita kat mana sekarang. Kalau kita masih main-main, tak fokus ada bisnes, kat mana kita sekarang? Adakah orang kata nak endingnya dengan miskin? Tu yang saya nak tanya. Kita nak ending dengan kemiskinan ke? Itulah. Saya kena buat something. Sebab saya kena do something lah. Do something. That's why saya dulu recruit pun, saya tak semestinya pakai kereta besar-besar. Baru boleh nak recruit. Tak. Orang tengok value diri kita kat mana. Nilai diri kita kat mana. Kesungguhan kita kat mana nak tolong kawan-kawan kita. Tak kisahlah pakai kereta apa pun. Kereta tu sebagai dream juga. Tapi kat mana kita nak tolong kawan-kawan kita yang betul-betul memerlukan pertolongan. That's why kalau kita tengok visi Sagroup, mission Sagroup, support each other tu paling penting. Jangan risau. Hari ni kita support team kita, Allah memudahkan kita. Kalau tengok saya ni macam saya punya flow, mudah je Allah bagi. Memang Allah uji tahun 2015. Macam-macam hal dengan rules prudential, tapi saya bersyukur je lah. Tak apa, duduk Johor pun tak apa. Ingat nak support kawan-kawan je. Saya nak make sure kawan-kawan saya sukses. Ada duit, happy. So benda-benda tu lah. So Allah bagi saya mudah je dari promotion. Alhamdulillah. Okay. So ni tahun 2015 mula-mula kita set up Johor baru di Sauki. Sauki. So Sauki. Bukan Skudai. Apa ni? City Plaza. Lupa nama dia. Berantu. Tempat ni berantu. Duduk sorang-sorang dalam office. Kursi gerak sorang-sorang. So saya jadi kejutan. Saya duduk kat KL, masuk office awal, balik pun malam. Tapi bila masuk Johor ni, City Plaza ni, pukul 4:30, pukul 5 semua orang dah balik. Manager ke Cina ke Melayu ke, semua balik. Tinggal saya seorang. Saya jadi kejutan. Lepas tu sampai satu masa, AM LTA cakap, kau jangan tunggu lama-lama kan ni beratur tempat ni. Saya ingat mula-mula dia bergurau. Lepas tu sampai satu masa saya kena sendiri. Saya tengok kursi gerak, sorang-sorang gerak. Saya kena balik lah. Sama-sama kerja kat rumah. So benda-benda macam tu memang betul lah. Tingkat 18. Saya pernah turun ni tingkat 18 sorang-sorang. Tengok apa benda yang berlaku kat dapur pun. So benda-benda macam tu lah. So Alhamdulillah. Lepas tu kita makin grow, Johor Bahru makin grow. So sekarang ni lead by Kak Ina lah. So pada Johor Bahru, geng Johor Bahru, korang jagalah Johor Bahru tu elok-elok. Buat betul-betul, jaga Johor Bahru betul-betul, growkan lagi Sagroup. Biar boleh kita jadikan Sagroup satu benchmark yang baru, Sagroup Johor, dan kata kalau boleh conquer satu floor.
Untuk kita saja senang kita nak buat event. Okay. Alright, the next slide ni saya bukan minta maaf lah, saya bukan nak menunjuk apa kata, bukan niat nak menunjuk, cuma saya niat saya nak inspire anda lah. Ni untuk korang tengok lah. Saya tak kaya pun, biasa-biasa je, cuma saya nak tunjuk saya bisnes ni yang menyebabkan saya faham kenapa saya kena bekerja kuat dan saya perlu reward diri. Kena perlu reward diri, itu adalah jentera-jentera yang saya ada dulu semasa saya join Prudential lah. Okay, ni Azhar ni sampai sekarang ada lagi. Dah habis bayar pun. Inilah saya mula-mula start bisnes ni dengan Prudential. Saya pakai Azhar je. Azhar ni pun pernah mula-mula join, tak cukup bayar, nak kena tarik biasa rotek 3 bulan tak bayar. Tapi sampai ke Penang mana dah. Bekerja. Penang, Johor Bahru. Maksudnya tak ada rotek pun, saya pergi je, saya gedah je. Saya tawakal je. Nyanyi okey. Kereta tak apa ni, nak bayar, tak bayar kat tengah buat DA dekat Jayaputra High over course, saya nak tarik kereta. Bayangkan. Betapa kata letih rasa. So tak apalah. Orang cakap ni hasil daripada sini alhamdulillah saya berjaya beli apa yang saya nak lah. Saya suka kereta dan motor. So saya dapat alhamdulillah saya boleh beli CRZ, saya boleh beli BMW sekejap. Lepas tu saya boleh pakai Civic, first model ni. Lepas tu saya boleh beli motor saya sendiri. So saya beli kereta ni, kereta merah saya. So alhamdulillah saya berjaya keluarkan dream car wife saya. So alhamdulillah saya syukur sangat-sangat. Saya dapat keluarkan kereta dream car wife saya. Saya reward di wife saya lah, saya reward dia. Sebab dia banyak berkorban untuk agensi, perit-jerit, susah payah, makan minum, susah banyak lah. So saya reward dia lah, kita reward dia. So benda-benda macam tu lah. Cuma saya nak cakap kat sini pada mereka-mereka yang diuji, sabar, kena tahu. Macam saya hidup saya kalau saya cakapnya, teruklah hidup saya. Banyak lagi saya tak nak cerita kat sini lah. Takut awak terkejut sangat lah. Manager aku ni apa benda, tak teruk sangat hidup. Saya tak nak cerita lah, selalu cerita itu je. Cuma saya cakap kat sini diuji, kena sabar, work together dengan team, respect introducer, respect leader. Percayalah leader marah tu bukan untuk apa, untuk korang sebenarnya. Dia nak betulkan hidup kita. Kalau saya dulu saya tak dengar kata dia, saya tak jadi tahap ni. So benda-benda macam tu lah. So sharing saya sampai dekat ni je. Saya minta maaf lah kalau ada yang terasa mungkin aku tak rasa macam ni. Tapi saya nak cakap, anda kena cari turning point anda untuk sukses dalam hidup. Macam saya tak nak hidup saya, kemiskinan saya diwarisi oleh anak cucu saya lah. Anak saya lah, anak perempuan saya. Saya tak boleh tengok dia sedih. Bila saya sedih, saya teringat macam saya kecil-kecil dulu. Bahawa anak saya tak nak benda tu berlaku lah. Memanglah saya ni suka bergurau pasal kahwin ramai, tapi kalau benda hati tu tak nak lah, minta jauh. Saya cakap kat awak saya, awak doa lah. Hati saya ni awak pegang. Kalau awak doa yang baik-baik, dapat lah. So benda-benda macam tu lah. Okay. Saya tak ada dah hebat mana. Saya ni tak adalah apa-apa yang hebat, tapi yang cakap kat sini, apa yang saya lalui mungkin ada yang merasa, ada yang inilah. Mungkin yang pada yang tidak, cuma saya nak nasihat, carilah turning point untuk anda cari kat mana anda punya nak ubah kehidupan ni. Boleh tanya soalan, siapa nak tanya soalan boleh, tak ada soalan tanya. Ya, boleh tanya boleh tanya Abel. Apa-apa yang nak ditanya. Berkenaan dengan bisnes ke, live ke, jangan tanya macam mana nak kahwin dua, tak payah. Tanya benda yang bermanfaat. Kalau kahwin dua, boleh lari je balik siap. Jangan risau balik, bayar denda RM3,000 je. Tak. Saya ada lubang. Aduh. Abel buat hal, Abel.
Right, siapa nak tanya? Ada soalan? Siapa-siapa? Mana-mana Boleh. yang nak full time? Yang nak turn full time boleh tanya Abel. So boleh tanya dekat chat room ni, saya insyaAllah saya boleh jawab. Mana boleh jawab lah. InsyaAllah. Yep. Abel, Adib. Adik. Okay, Adib. Abel nak tanya lah. So ramai kadang-kadang kita dengar sharing, dia akan cerita pasal susah lah. Macam mana kawan-kawan kita yang dia dah senang, tapi dia masuk industri ni dengan keadaan dia senang. Okay. So senang. So at least dia masuk tanpa melalui, tak ada belakang dia, tak ada cerita sedih lah, tak ada cerita susah lah. So macam mana nak hadapi situasi industri ni Okay. pada masa sekarang? Alright. Mungkin ada orang dia tak ada dream sebenarnya dia hidup ni. Dia tak ada objektif hidup. Macam saya, kalau boleh kita kena tanya objektif. Objektif hidup kita ni. Okay, mungkin dia tak ada masalah keluarga, dia tak ada masalah. Saya nak tanya je saya. Dari segi honestly saya cakap, dalam bisnes ni sebenarnya boleh kita buat satu, orang kata boleh buat pahala lah saya cakap. So honestly saya boleh cakap dia boleh sedekah unlimited punya duit. Memang unlimited. Semua kita cakap sini mau pada masuk pada agama lah. Macam saya pergi kepada agama punya part lah. Kita ni manusia banyak dosa bang. Banyak dosa. Macam mana nak cuci dosa kita? Nak cepat. Salah satunya kita bersedekah. Sekarang ni kita nak bersedekah, kita nak makan duit mak ayah kita. Mana boleh. Apa duit kita ada. So dengan cara ni lah. Saya mau pada ni lah. Duit. Saya cakap kalau bisnes duit boleh datang sekejap bang. Sekejap duit. Kalau buat betul-betul sales 1,000 tu dalam masa sejam boleh buat. Commission. Itu saya cakap. Tapi kita kena tahu objektif hidup kita. Kita the good Muslim ke tak good Muslim? Kita tanya diri kita balik. Aku akan tanya. Kita akan face aja macam ni. Kawan-kawan kita yang kata aku dah ada semua everything, apa aku nak susah hidup. So tanya balik dari segi kita Muslim ni, kita sebagai khalifah, tugas kita sebagai khalifah kat mana? Sebagai ni kata tu, saya bahagian agama saya buka situ, saya tanya diri saya. Okay, next kalau aku duit banyak. Okay, macam sekarang komitmen dah okay, semua everything dah okay. Kat mana aku punya tugas khalifah? Saya terdengar benda ni, saya anti je cakap. Kita jangan orang Muslim jangan rasa okay, aku sampai satu masa aku dah jadi aku dah bersara lah. Tapi arti cakap kita sebagai orang Muslim, kita Allah turunkan kita, lahirkan kita sebagai khalifah. Apa tugas khalifah? Kita nak tanya diri kita balik lah. Objektif hidup kita kat mana? Kita tanya objektif hidup. Memang orang ada, kita ada ramai kawan-kawan kita ada duit banyak. Dalam ni pun ada, saya tahu ada orang tak berada. Tapi kat mana? Tu. Okay, Dik, boleh ke, Dik? Okay, Bek, ada soalan kedua, Bek. Okay, soalan pertama menjawab. Soalan kedua, Bek. Siapa nak tanya, kena tanya awal. Saya nak tanya juga ni. Okay, Bek, nasihat pada kawan-kawan kita yang tengah buat part time nak mengatasi ketakutan lompat ke dalam full time. Macam Abel, macam kerja gila. Kami kaji tu. Tak ada perancangan, tiba-tiba terus jam. Macam Zuhaimi cakap ni kerja gila. So saya rasa memang betul kerja gila, tapi Abel berjaya lawan. Apa rahsia Abel? Kita mungkin bagi semangat dekat sahabat-sahabat yang memang nak masuk full time tapi dia takut. Kira Abel punya kerja ni kami kerja gila lah kan. So macam mana nasihat untuk Abel kepada kawan-kawan kita ni? Okey, yang pertama macam ni lah. Kita kena ingat kita Muslim ni, bila Allah dorongkan satu kebaikan tu, sebenarnya Allah nak bagi yang terbaik pada kita sebenarnya. Memang dia akan bagi susah dulu. Saya pegang macam ni, Dik. Kalau semua bisnes ni kaya, semua orang akan jadi ejen insurans, ejen takaful. Tapi kita kena ingat, setiap macam kita lah hidup kita belajar
study nak dapatkan result. Contoh exam SPM. Kena study. Kesusahan saya kat situ lah. Memang ada susah dia. Tapi cakap kat sini, kenapa nak perlu takut? Sebab apa? Kita tak tahu. Contoh saya cakap, ADP ke ada, dulu saya ambil AFS, macam ADP sama je. Cuma, yang jadi takutnya yang pertama, kita ni hidup kita ni orang Melayu tak ada jadual. Kita tak ada schedule. Sebab tu kita jadi cepat down. Orang reject kita down. Sebab kita tak ada jadual yang betul-betul guide kita. Kita tak pernah buat. Kita just, bos kata, buat jadual. Buat. Ada bos. Ada pun ada. Sebenarnya kita tak betul-betul fokus pada jadual kita buat tu. Mana mereka yang takut dan sihat nak masuk full time sebenarnya, awak semua dah ada opportunity sebenarnya. Mana Prudential dah sedia satu dana untuk EFF ke EDP ke, untuk orang masuk gunakan. Jangan kata sebab EDP tu kena buat komitmen. Sebab komitmen tu lah anda jadi lebih berjaya sebenarnya. Sebab kita tak ada masa untuk fikir down, tak fikir masalah. Orang reject sebab kita kena ada schedule kita, kena ada jadual dia. That's why kena ada strategi, betul-betul the right strategi tu kalau bahasa ABC. Kita kena ada jadual. Kita orang Melayu lemah buat jadual tapi tak follow. Sebab tu ya jadi bila pergi appointment reject, down. Kita tarik dulu. Tu ajak kawan-kawan minum. Aku down. Yang ajak minum pun down juga. Dari down 3/3. Habis lah. That's why saya dulu, saya tak ada masa saya nak down. Kalau saya ada down tu, saya pergi jumpa bos saya. Saya bincang. Okay, cerita dia. Okay, bos bagi solution. Settle. Saya tak ada mestilah nak down. Saya nak honest dia cakap dulu saya pernah rasa susahnya bisnes ni saya rasa. Sampai saya menyandar dekat pokok. Bestnya jadi burung saya cakap. Ada masalah. Tapi saya kata aku kena bangun, aku kena buat juga. Memang saya tak ada, saya je tahu pada full time. Abang saya yang dulu support saya memang marah gila. Sebab gila punya kerja. Dah ada anak bini, berhenti buat benda ni, ngarut je lah. Tapi bila sampai satu masa, power of money tu dia kena bersetuju dengan kita. Apa kita punya pendapat. Walaupun dia tak boleh. Itu power of money dari segi tu. Tapi dia cakap dia, great opportunity lah ada ADP. Tak perlu takut-takut. Sebab Allah dah jumpa anda buat bisnes ni. Tak semua orang boleh buat bisnes ni. Takutlah apa benda. Tapi kenapa tak takut? Sebab ada sistem yang dah ada kita improve. Dah proof dah sistem asal group. Tak perlu itulah. So saya nak jawab ni sabri. Siapa ada soalan bertanya? Bagaimana Abang Kip Thank you Abang, thank you. Okey, kita dia macam ni. Saya dah prepare duit untuk bayar kereta. Tapi disebabkan benda tu, maksudnya saya bayarlah untuk budak-budak tarik kereta tu. Saya boleh nak benda kaedah jahat. Tapi saya tak nak kita sebab nasihat saya sebagai kerja taraful ni, kita kena tunjuk attitude yang bagus lah. So saya dengar lah, saya bayar. Tapi saya nak cakap kat sini, komitmen yang mana kita boleh reduce, kita reduce. Contoh, restoran saya buang. Lepas tu, makan biasa-biasa. Tak appointment tempat yang murah-murah. Tak perlu heboh-heboh sangat. Yang penting, appointment kita jadi. So benda macam tu. Momentumnya kalau keep macam mana mindset tu, sekarang ni kita ibarat macam ni, kalau kita makan gaji, walaupun masalah yang berlaku dekat rumah, kita stay pergi kerja lah. Sama juga dalam bisnes. Walaupun ada masalah macam mana, kena buat juga. Masalah ni macam ni. Dia ibarat kawan baik kita. Macam mana kita layan kawan baik kita?
kita semua kawan baik kita. Tak lah kalau kita gaduh dengan dia lah. Kita bagi dia kulu, baru kita layan dia. Macam tu je masalah. Hidup saya pegang satu. Masalah tu kawan baik kita. Kita tak boleh lari. Dia bayang-bayang kita. Yang paling dekat dengan kita. Kalau dia ada masalah pun, macam mana kita layan dia? Macam tu lah. Ada orang kata tinggal kat tepi pasu. Lepas tu baru keluar. Macam tu lah. Macam-macam lah. Mindset orang. Itu mindset. Cuma mindset saya, macam mana kita melayan masalah kawan baik kita. Macam tu lah. Dia nak marah kita macam mana pun kita relax. Tak ada susah hati, tak boleh makan nasi lah. Sama je. Jangan risau. Kita sebab apa kita takut. Contohlah kau bimbang kereta kena tarik, kita malu. Orang tarik kereta. Tak kisah bang, orang nak tarik lah bang. Tarik je lah. Kalau tak ada motor, naik motor. Sekarang ni kalau ada duit naik public transport, naik Grab. Usul pening kepala bang. Orang nak tarik je. Tak ada pelik. Focus solution. Macam mana abang rekrut orang tanpa abang tunjuk value. Okey. Itu ada lagi soalan. Salam Abel. Macam mana Abel? Panjang soalan ni. Hanya value Okey, pertama kita nak tengok ada orang rekrut orang sebab dia nak promote. Ni salah sebenarnya. Saya nak cakap tu terang, minta maaf lah saya cakap. Sebenarnya kenapa kita kena tanya kenapa aku rekrut dia. Saya kat sini kenapa saya boleh tanpa manpower saya tahap tu 55 saya form. Sebab kita bertanya, kalau tengok balik dia sama kalau korang study 7 steps cycle, sama je. Kita ni bagi orang problem, lepas tu kita solve the problem. Sama je. Setiap orang ada masalah. Ada orang masalah duit banyak tapi tak ada masa. Sampai mati macam tu. Ada orang ada masa tak ada duit. Ada orang kerja kuat tapi sampai satu masa value diri dia pun tak ada. Sebab tu kita tanya value tu banyak benda yang kita boleh gunakan. Ada orang gaji tidak setimpal dengan kerja yang dia buat. Itu value dia. Bukan kata, okey aku kerja. Bisnes ni bukan, saya honestly saya cakap. Dulu Zuhaimi rekrut saya bukan sebab kereta. Saya tak pandang pun dia pakai kereta apa pun. Saya tak pandang pun, saya tak tahu. Dia pakai Honda pun saya tak. Honda biasa bagi saya. Sebab tapi saya nampak value tu. Kat mana dia. Kat value tu saya nampak. Kita ni nak pakai kereta ni bukan kita nak tunjuk orang, kita nak rekrut orang. Kita nak reward diri kita. Orang yang manager tu kat kereta ni bukan sebab dia nak itu, cuma dia nak tunjuk value. Value kita kat mana, value diri dia kat mana. Tu je reward dia. Tu kena faham. So, korang rekrut orang ni sebab apa? Kau nak tolong dia betul-betul ke? Adakah kau nak just sebagai kaki untuk dia nak kau naik jadi manager? Tu kena tahu. Boleh naik manager tapi sakit kepala. Mission yang tidak sama. That's why kenapa saya boleh bekerja dengan manager-manager lain. Tak kisah dia macam mana pun, saya okey. Sebab mission yang sama. Mission tu kat mana? Tak kisahlah macam mana pun. Saya mission tu saya pegang. Okey beres, tak ada masalah. That's why kenapa Johor banyak unit. Bukan daripada ADEF je. Daripada Kuantan pun ada, daripada KL pun ada. Sebab mission tu saya pegang. Support team member dengan $1 million agency. So benda-benda macam tu lah. So kena tahu value tu. Kau bagi masalah pada dia, kau akan bagi tahu jawapan dia apa. Dia tak boleh jawab je. Contoh saya nak cerita kat sini, kalau kerja daripada 8 sampai 8. Gaji 2,000. Mana value hidup kau? Kau lebih daripada tu. Kita ni dilahirkan lebih pada tu. Sebab cakap macam ni, soalan saya nak cakap honestly, saya nak minta maaf lah kalau ada yang part time kerja makan gaji, saya minta maaf lah, saya bukan nak ni, saya nak cakap satu je. Orang tua kita, satu je, kau belajar pandai-pandai, buat pandai-pandai, belajar gila-gila, pergi makan gaji. Ni ajak dia. Sebenarnya realiti dia,
kita jadi kuli orang. Tu ya itulah saya fikir hidup saya macam mana. Saya belajar pada mana. Saya ni tak pandai belajar. Saya susah belajar. Saya susah nak faham. Saya tak pandai Inggeris saya dulu. Belajar kau Inggeris. Saya sampai satu masa aku dah boleh grad ni nak kerja. Jadi kuli orang. Orang kata kita bodoh. Orang putih kata kita bullshit. Orang kata kita pakai shit. Hey, kita ni bukan di value kita macam tu. Value kita ni orang Melayu, orang Islam tinggi. Tahap tu. Saya fikir. Tu kena ada value lah. Kalau korang yang minta maaf lah. Bukan nak rasa tapi itulah hakikat dia. Sebab korang ni yang ada dalam ni adalah bakal CEO. Bakal owner the business ni. Legacy pada anak-anak. Buat betul-betul. Tu paling penting. Yang bos bodoh marah-marah ni sebab apa? Bos nak tengok korang ni jadi CEO. Owner the business ni. Jadi kaya-kaya. Dan benda ni long term. Okay? Alright. Okay. So rasanya tu soalan terakhir untuk hari ni. Okay. Right. So terima kasih Abel. Terima kasih. Di atas sharing Abel. And then atas jasa Abel tolong kami selama ni daripada yang baru kontrak sampai dah jadi senior agent dah, alhamdulillah. So hopefully ramai lagi leader yang Abel akan lahirkan lepas ni. InsyaAllah. Kita bukan raya yang kita. Kita. Kita Jangan pecah Abel. Kawan pasal mak. Mak kita jual gelar. Jual gelar Tadi marang bukan marang tadi. Tadi sebab yang Tengah KT ni dia baca jual IC ni. Alright, okay. So kita tamatkan kita punya sesi sharing ni dengan umul kitab Al-Fatihah.